Bendera Sweden akan dinaikkan di Ibu Pejabat NATO pada Isnin ini. Assalamualaikum, bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dan Dunia 10. Sweden kini sah menjadi anggota ke-32 Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Bendera biru dan kuning emas Sweden dijangka dinaikkan pada Isnin di Ibu Pejabat NATO di Brussels, Belgium. Media tempatan melaporkan Perdana Menteri Sweden Ulf Kristersson akan menerima dokumen pengesahan ratifikasi secara istiadat selepas pengundian yang sengit untuk mendapatkan lampu hijau daripada semua anggota NATO. Sebab ini, Rusia menegaskan untuk bertindak balas terhadap kemasukan Sweden ke dalam NATO, terutamanya jika tentera dan aset perikatan itu ditempatkan di negara tersebut. Sebelum ini, pencalonan Sweden untuk menyertai NATO terbantun akibat desakan Turki yang menuntut Stockholm bertindak tegas terhadap militan Kurdish yang berkempen menentang Ankara. Dalam masa sama, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan turut menuntut tindakan mengenai kebebasan bersuara selepas insiden mencemarkan kitab suci Al-Quran di Sweden baru-baru ini. 3 orang kelasi maut selepas puak Houthi menembak kapal dagang di Teluk Aden pada Rabu. Tentera Amerika Syarikat memaklumkan kurang-kurangnya 4 lagi cedera. Itu juga adalah serangan maut pertama sejak tentera dari Yaman yang mendapat sokongan Iran itu memulakan serangan terhadap kapal di laluan laut paling sibuk di dunia. Pejuang Houthi mengaku bertanggungjawab atas serangan itu yang menyebabkan kapal True Confidence dengan bendera Barbados terbakar kira-kira 50 batu nautika dari pantai pelabuhan Aden, Yaman. Jurucakap Houthi Yahya Sari menjelaskan kapal itu ditembak kerana kru kapal berkenaan tidak menjawab amaran mereka. Kapal itu ditembak kira-kira 50 batu nautika barat daya pelabuhan Aden di Yaman sebelum hanyut dan terbakar. Pejuang Houthi mula menyerang kapal-kapal di Teluk Aden dan Laut Merah pada November lalu sebagai solidariti dengan rakyat Palestin di Gaza. Houthi berikrar untuk menyerang mana-mana kapal yang mempunyai kaitan dengan rejim Zionis. Dalam pada itu, Afrika Selatan memfailkan permintaan segera untuk langkah sementara tambahan dan meminda keputusan sementara Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ dalam kes genosid terhadap negara haram Israel. Menurut kenyataan ICJ, Afrika Selatan dalam permintaan baharunya berkata ia dibuat berikutan fakta baharu dan perubahan dalam situasi di Gaza, khususnya kebuluran yang meluas. Media tempatan melaporkan bahawa menurut permintaan itu, kekejaman berterusan oleh rejim Zionis melanggar Konvensyen Pencegahan dan Hukuman Jenayah Genosid dan pelanggaran langkah-langkah sementara yang dikeluarkan oleh Mahkamah pada Januari. Rejim Zionis dituduh di ICJ kerana melakukan genosid dan Mahkamah membuat keputusan sementara pada Januari mengarahkan Tel Aviv menghentikan tindakan genosid dan mengambil langkah-langkah untuk menjamin bantuan kemanusiaan sampai kepada orang awam di Gaza. Sementara itu, Suruhanjaya Kesatuan Eropah EU menyatakan akan membayar 50 juta euro kepada agensi PBB untuk bantuan kemanusiaan di Palestin. Bantuan keseluruhan kepada rakyat Palestin juga akan ditingkatkan sebanyak 68 juta euro tahun ini untuk membantu orang awam yang teruk terkesan akibat perang. Perkara itu dinyatakan oleh Pesuruhjaya Bantuan Kemanusiaan EU ketika melawat kamp pelarian di Ramallah, Tebing Barat. Sementara itu, Britain mendesak agar negara haram Israel meningkatkan aliran bantuan ke Gaza.
Ia susulan wilayah tersebut berdepan krisis kemanusiaan teruk selepas 5 bulan dilanda perang. Menurut Menteri Luar David Cameron, United Kingdom amat bimbang dengan situasi yang berlaku akibat serangan Israel di Rafah. Jelas beliau sebagai pihak yang mencerobohi wilayah Palestin, rejim Zionis bertanggungjawab memastikan bantuan tersedia untuk orang awam. PBB sebelum ini menyuarakan kebimbangan mengenai keadaan penduduk Gaza yang kini berada di ambang kebeluran ekoran kekurangan makanan dan air. Masih perkembangan sama. China menyokong keanggotaan penuh Palestin dalam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Dan masa sama, negara tembok besar itu turut menyeru beberapa anggota Majlis Keselamatan PBB UNSC agar tidak menghalang proses ini. Menurut Menteri Luar China Wang Yi, negara itu sentiasa komited kepada penyelesaian yang komprehensif, adil dan berkekalan terhadap isu Palestin. Wang yang merujuk kepada pendudukan wilayah Palestin yang berterusan oleh rejim Zionis berkata masyarakat global tidak harus mengabaikan hakikat itu. Rakyat Palestin ketika ini sedang berusaha untuk mendapatkan pengiktirafan diplomatik bagi negara mereka yang merdeka di tebing barat, termasuk Baitul Maqdis Timur yang sebahagiannya diduduki oleh rejim Zionis dan Gaza. Palestin telah diberikan status negara pemerhati pada Perhimpunan Agung PBB pada tahun 2012. Terdahulu, Wang Yi memaklumkan China akan kekal sebagai kuasa keamanan, kestabilan dan kemajuan tatkala dunia kini dilanda pergolakan konflik dan huru-hara. Jelas beliau, China yang juga akan berikan pelan penyelesaian bagi pelbagai krisis dan cabaran serta memberikan sumbangan sendiri demi keamanan dan pembangunan global. Beliau berkata, laporan Kongres Kebangsaan ke-20 PKC menekankan bahawa parti berkenaan bukan sekadar mengejar kesejahteraan untuk rakyat dan kebangkitan nusa dan bangsa China, malah juga berusaha mewujudkan kemajuan umat manusia dan keharmonian dunia. Menteri Luar China itu berkata demikian dalam sidang media sesi kedua Kongres Rakyat Kebangsaan NPC ke-14 China yang diadakan pada hari ini. Hubungan ekonomi antara Malaysia dan Australia terus diperkukuh menerusi 4 kerangka kerja ekonomi yang telah dijalin bersama. Antaranya, perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP dan rangka kerja ekonomi Indo-Pasifik. Perdana Menteri berkata kolaborasi yang telah berkembang sejak kebelakangan ini dipacu oleh kepentingan geoekonomi bersama demi mencapai kemakmuran serantau. Beliau menjelaskannya ketika menyampaikan syarahan di Australian National University ANU Canberra. Tambahnya lagi, sektor komoditi seperti hidrokarbon, arang batu, minyak sawit dan tembaga ditapis merupakan produk penting dalam perdagangan dua hala. Menjelang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat pada November ini, bekas Presiden Donald Trump mencabar Presiden Joe Biden untuk berdebat dengan mengatakan beliau bersedia untuk menentangnya pada bila-bila masa. Jelas Trump, debat tersebut penting untuk kebaikan Amerika Syarikat. Menurut beliau, dia dan Joe Biden akan berdebat mengenai isu-isu yang sangat penting kepada Amerika dan rakyat Amerika. Biden dijangka berdepan pemimpin dari Republikan itu pada pilihan raya Presiden. Di Senegal, Presiden negara tersebut Macky Sall menetapkan 24 Mac sebagai tarikh baharu pusingan pertama pilihan raya Presiden. Pengumuman itu dibuat selepas Majlis Perlembagaan memutuskan bahawa sebarang tarikh selepas 2 April bertentangan dengan perlembagaan kerana penggal Presiden semasa tidak boleh melebihi tarikh berkenaan. Pada mesyuarat Majlis Menteri itu juga Sall mengumumkan pembubaran kerajaan dan melantik Sidiki Kaba sebagai Perdana Menteri baharu menggantikan Amadou Ba.
Presiden Peru, Dina Boluarte, telah menamakan Gustavo Adrianzon sebagai Perdana Menteri baru negara tersebut. Pengumuman tersebut dibuat sehari selepas Perdana Menteri terdahulu dikaitkan dengan isu rasuah. Pemilihan Adrianzon yang dilihat tepat pada masanya dalam usaha kerajaan memulihkan kembali reputasi pentadbiran negara berkenaan. Semalam, Alberto Atarola umum letak jawatan sebagai Perdana Menteri Peru. Keputusan dibuat selepas tular rakaman audio yang dikatakan milik pemimpin tersebut berkaitan dakwaan cuba mempengaruhi kontrak kerajaan secara tidak wajar. Dia juga menafikan melakukan sebarang jenayah selepas rakaman itu didedahkan. Rakaman berkenaan disiarkan media tempatan memaparkan Atarola sedang bercakap dengan seorang wanita yang didakwa cuba mempengaruhi kontrak kerajaan secara tidak wajar. Perkhidmatan sebahagian besar rangkaian kereta api jarak jauh dan wilayah Jerman terhenti pada awal pagi tadi apabila pemandu memulakan mogok 35 jam berikutan kegagalan dalam rundingan gaji. Deutsche Bahn, syarikat kereta api negara milik kerajaan, memberi amaran bahawa mogok itu akan memberi kesan besar ke atas operasinya dengan hanya 1/5 daripada kereta api jarak jauh beroperasi pada Khamis dan Jumaat. Perkhidmatan wilayah akan terjejas teruk bergantung kepada lokasinya. Ia merupakan mogok kelima dalam tuntutan gaji selama berbulan-bulan antara Kesatuan Pemandu Kereta Api Jerman dan Deutsche Bahn. Kesatuan itu memutuskan rundingan pusingan baru Khamis lalu selepas 4 minggu pertemuan tertutup dengan pengantara luar. Tuntutan utama mereka yang dibincangkan termasuk pengurangan waktu kerja mingguan daripada 38 kepada 35 jam dengan pampasan gaji penuh. Di London, sebuah balai polis di timur bandar tersebut terbakar. Seramai 175 anggota bomba dan 30 jentera bomba dikerah ke lokasi kejadian bagi memadamkan kebakaran besar di lokasi tersebut. Menurut Brigade Bomba London, insiden itu memusnahkan bumbung balai polis berkenaan. Menerusi rakaman video saksi kejadian, dapat dilihat api yang marak menjulang dan asap tebal dengan pasukan bomba cuba mengawal kebakaran. Punca kebakaran masih disiasat manakala pihak polis masih belum menerima sebarang laporan mengenai kecederaan atau kematian. Kejohanan ranking dunia memanah para fazza di Emiriyah Arab Bersatu UAE. Atlet negara G Danation berjaya melekkan diri ke Sukan Paralimpik Paris 2024 selepas meraih pingat perak acara compound lelaki. Pemanah berusia 26 tahun itu muncul naib juara dengan mengumpul 133 mata. Saingan diungguli atlet Austria Michael Mayer yang memungut 143 mata. Danation bergelar pemanah para ketiga negara melekkan diri ke Paris 2024 yang berlangsung dari 28 Ogos hingga 8 September depan. Dunia 10 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.